Jadi malam ni kira-kira malam ni malam Syaban terakhir sebelum Ramadan malam esok, InsyaAllah kalau dengan umumnya itu kalau puasa hari kami itu malam esok kita dah boleh mula dengan tarawih malam esok, InsyaAllah. Jadi harap-harap ni tidak rasa puas dengan orang malam ni. Nah, cuma malam ni sebelum kita ni rapat benar ni malam esok dengan tarawih. Dengan ni kita pergi belah kita tu, insyaAllah kalau ada ruang masa untuk kita sambung ada pergaya, kalau ada masa dah ada peluang, insyaAllah. Sebenarnya banyak lagi ilmu yang kita boleh dapat berkaitan dengan bersama-sama ni. Jadi malam ni kita jadi saya sendiri yang nak kata anda alim sangat ketiga lah. Nak apa ni, keluar satu poin situ dia, waktu benda tu nak dalil, kalau ni kena dalil, kalau ni kena dalil tak pagi tu lah. Kita sekadar berusia asal-asal ke nak sambung bila puasa kita apa dia benar kita kena tahu. Gitu. Ini pun dalam masa sehari je dan syukurlah juga tengok kitab juga. Kitab ni pernah mengalir kitab ni, jadi bolehlah sikit-sikit kita ambil daripada kitab ni. Perkara yang kita kena tahu, kitab Bughiyatul Kullab nama dia. Pengarah dia ni ulama yang terkenal, Syekh Daud bin Abdullah bin Iyas Al-Faqari. Orang panggil Syekh Daud, apa ni, inilah dia. Banyak kitab yang dia tulis, antara yang dia Muslim dia banyak dia. Ini salah satunya Bughiyatul Kullab, antara kitab yang dia tulis kan. Dan ni super juga kitab-kitab fiqh yang lain. Dia adalah dia mula dengan tajuk bersuci, solat dan sebagainya, sampailah puasa. Jadi boleh betul lah. Kita pun dah belajar pandai dah. Sekarang semua ni pun tahu dah banyak aku tahu dengan itu. Kita pun bahasa Arab pun kita tidak. Jadi kita tengok lagi nama kita. Masuk buku kalau peraturan itu biarlah lah. Bagi macam saya selalu itu ilmu bahasa Arab atau ilmu Al-Quran itu dibanding ilmu Allah. Ilmu Allah ni asalnya kita nak mengenali kitab mana-mana. Pengalaman sendiri. Dalam proses kita belajar kata-kata lah. Itu pun oleh kita hormat dia sebagai orang yang alim lah kita ada. Tapi bila dia baca je ayat-ayat ataupun dia baca je petik beberapa ayat bahasa Arab dalam kitab Arab, dia baca dengan baik, kita yang tidak, nanti kita betul lagi kita tahu itu. Dia baca, lagi tak kena ni dari buku yang dia lain. Jadi kita bila kita merasa tu betul tak? Maksudnya kita ada kita menuju ilmu ni, ilmu mana-mana je lah. Apa ni, akidah apa ni, ibadah dan sebagainya, asas dia kita kena tahu juga sedikit banyak. Jadi nama kita ni dari sini, ini dia tak boleh Arab ini lah. Kita sedikit lagi lah. Bughiyatul Kullab, ini Bughi. Dia banyak kita hak nama Arab ini banyak juga lah yang mula dengan perkataan Bughi. Bughiyatul Kullab ni, Bughiyatul Rasyidin apa sahaja. Ini Abdullah. Ini adalah tujuan menunjukkan supaya kita boleh tangkap kata kita ingat dulu. Bughi yang mana tujuan? Abdullah ni pelajar kat sekolah kan? Qalib maknanya seorang pelajar. Bahasa Arab ni apa dah? Supaya mana ni? Qalib maknanya seorang pelajar. Jadi sekolah ni jamu dia ramai. Maknanya kitab ni ditulis dengan tujuannya supaya menjadi kepada pelajar lah orang yang mengaji ilmu. Jadi tujuan, jadi tempat tuju orang-orang yang mengaji agama, tempat tuju dia kitab ni lah berdasarkan nama dia. Jadi ulama ni dia boleh tulis kitab, ada niat dia ada. Jadi kitab tu niat dia boleh.
Jadi dia bernama kitab. Lebih kurang pengenalan kepada nama kitab. Jadi kita tengok, kita ambil dah kita sisi daripada kita ni lah. Okay. Ramadan. Kita nak masuk ke pasal Ramadan. Ramadan ni dia daripada kata bahasa Arab asal dia bukan Ramadan, kita tulis kat tepi bumi ni Ramadan. Dia lagi ni Ramadan. Kita ajar Ramadan lagi tidak. Ra, mim, qaf, alif, nun. Tidak. Ramadan ni dia ada bersuai. Dia tukar dia, maknanya dia panggil kata terbitter. Asal dia berani. Dia tukar-tukar masa kita lah. Kita kata asal makan betul tak? Makan. Kita pun tukar je. Tambah rakyat makanan. Dia panggil terbitter lah tu. Tambah per dekat makan per makanan lain pula. Betul tak? Kita terbitter. Jadi Ramadan ni terbitter tu. Daripada kata asal dia Ramadan. Mim Bod Ramadan. Ni fi'il bagi pelajar nak fi'il madhi Ramadan. Dikatakan apa maksudnya? Panas yang meningkat. Makna dia panas dia. Apa panas? Kita pasal fikir dia tahu tak? Betul tak kita rasa bila puasa ni panas lain pada bulan lain? Tak? Kita rasa lain. Jadi sebab sebenarnya dia panas tu lah tu. Antara salah satunya lah sebab dipanggil dia letak nama Ramadan. Sebab bulan ni kita rasa panas dari macam Ramadan. Mungkin kajian orang juga Babylon ni bangsa ni. Mungkin kajian dia juga nak sebut tentang lagu mana ni ni apa ni. Tapi kajian dia ni kalau kita biasa kajian kita nak kaji kalender ni lah, kalender kita tahun kita ni. Dia ada satu cara kira berdasarkan peredaran matahari dah. Satu lagi berdasarkan bulan dah. Jadi kita bila bulan Islam kita ni berdasarkan peredaran bulan. Tahun Hijrah. Tahun Masihi berdasarkan peredaran matahari. Itu bila salah. Kena betul. Betul tak? Jadi dikaji sebab itulah hari bilangan kita sama. 3 berdasarkan peredaran matahari. Tak cocok sampai 31 hari bulan. 30 31. Lepas tu bersedia adalah. Bila kaji berdasarkan peredaran bulan pun tahun Hijrah 29 30 lah. 29 30. Kalau lebih pada 30. Dia masing-masing ada cara dia. Jadi berdasarkan ni satu kajian ni Babylon kan sebelum ni dia kaji benar kalender dia. Bukan Masihi, bukan Hijri, bukan. Kalender dia kaji berdasarkan 20 sekali, dia 20 sekali matahari bulan ni. Berdasarkan kalender dia bulan ke-9 kalender dia panas on. Jadi bulan Ramadan tu bulan ke-9 kita ada Hijrah dah. Nak ceritanya beberapa kaitan yang ada lah. Tidak semestinya itu tapi maklum kata Ramadan sendiri pun maknanya panas yang sangat-sangat yang menyengat. Kajian ini juga dengan kalender dia sendiri pun bulan ke-9 panas. Jadi ada kaitan juga. Sebenarnya Ramadan asal pada panas. Sebab tu kita rasa panas satu bulan. Namun dia ambil sepenuhnya juga. Berdasarkan kata Arab dia Ramadan. Tidak boleh pakai bulan. Kita sama-sama tengoklah. Okey ni bila kita Ramadan kita kena berpuasa lah. Ayat ni kalau kita baca apa ni sebenarnya mana-mana Ustaz mengajar pun dah terbaca. Ada ayat ni betul tak? Bila kita tanya dari mana ada tahu kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi boleh baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya
Kita tengok apa ada dua nak juga masuk hak semalam dia juga dah dua tu tak sama. Tengok dari segi area kita tak segi dari apa kita di apa ni sekitar lalu. Kalau tuan perhati pada kedua potongan ayat yang sama ni, agak-agaknya kat mana satu bersama Osman ni, kat mana satu bukit Osman ni. Tengok kali tadi. Di mana tempat yang sama, banyak tempat berbeza. Agak-agak atas tu bawah Osman. Tengok dia lalu ke mana. Kalau kita perhati lagi, kalau kita belajar Malaysia tu, kita boleh lihat. Tengok tepi sekali, kita tahu dah. Nah, tengok iya dia dari mana. Iya ni lagi ni. Ya ayah. Ya ni. Lagi ni. Okey, iya kita baca panjang tu pendek. Kalau baca pendek, dua harakat. Ya ayyuhalladzi. Kalau baca panjang, ya ayyuhalladzi. Dimuharkan. Jadi Osman ni atas. Tengok sini juga. Ini juga satu perbeza yang sangat ketara ini. Aman. Ni aman betul. Dalam Osman ni kalau panjang dia dua harakat sahaja, dia tak letak panjang macam ni. Dia tak kira letak panjang macam ni. Tak ada. Sebab dua harakat je. Ya ayyuhalladzina amanu dua lah. Bila dia tanda geni kat bukit Osman ni jadi panjang kau situ. Dah, jadi dia pendek. Ya ayyuhalladzina amanu jadi gitu. Jadi silap. Kita dengar pun rasa janggal. Apa ni panjang. Nah. Penulisan dia pun kenapa tu? Banyak tak? Alaikum dengan alaikum. Tanda mati dia, tanda kepada hari tu kan. Hak ni tanda pula. Dan beberapa tempat lagi lah. Kita tengok pula. Banyak tempat. Ni, Hamzah Wasal macam ni kan. Di atas tu dia kena tanda kepala sot. Ni tak ada apa-apa. Menunjukkan dia tu alih. Tapi alih dia tu kan. Okay, jadi ayat ni. Kita tengok kita lalu pasal kita sebelum ni. Jadi ayat ini menunjukkan dalil kepada kita bahawa kita diwajibkan berpuasa. Kata ayat As-Siyam ni puasa ni. As-Siyam. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Diwajibkan. Tapi tengok dalam ayat ni tak ada kata wajib. Kalau wajib ni kata ni dalam bahasa Arab pun wajib tu. Jadi kita sebut wajibul gunnah kan. Sebenarnya wajibul gunnah kita sebut wajibal gunnah. Tak tahu apa yang itu. Kalau kita mengaji nak mengaji kita tahu lalu. Kalau tak ada sebab lain dia punya tak domah dia pakai wajib. Dia baca wajib Allah. Mungkin ada sebab dia tak tahu. Kita sebut wajib kan. Sepatutnya tu kata wajib atau tak wajib tu untuk mengatakan kita bahawa puasa lepas itu wajib. Tapi sini perkataan yang digunakan sini untuk memberitahu kita bahawa kita diwajibkan puasa tu mana? Kutiba. Kutiba. Bukan kasih saja kita nak main dengan perkataan bahasa Arab ni supaya kita besok tak. Jadi Al-Quran ni banyak ada tempat lain juga kutiba ni diguna untuk diterima sebagai diwajibkan. Apa yang kita belajar bahasa Arab mudah-mudahan kata apa ni bukan kata apa maknanya tulis. Kalau kata apa tulis maktabatun yang ambil daripada kata apa juga maktabah maknanya perpustakaan. Maknanya pustaka ada buku ada tulis. Ada kaedah tak? Sebenarnya sini kutiba ni bentuk dibagi bila majhul ditulis sebenarnya. Sebenarnya makna dia makna harfiah dia sebenarnya. Wahai orang yang beriman ditulis ke atas kamu asliah puasa.
Kama sebagaimana kutiba ditulis alal ladzina min qablikum, ala di atas alladzina orang-orang yang min qablikum sebelum kamu, la'allakum mudah-mudahan kamu tattaqun bertakwa. Kemudian bila buka tafsir baru kita jumpa kutiba ni diguna dalam Quran. Kutiba membawa maksud wajib, diwajibkan. Asalnya ditulis, maknanya bila tulis itu wajib lah. Kita tafsir dia lagi. Bila kata ditulis salah kamu puasa, maknanya diwajibkan. Tulis orang ni soalan dia kata termaktub ke, tulis ni maknanya kena buat lah gitu. Sekolah lah dah. Cikgu lagu sahabat atau kementerian tulis pak tu 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita baca tulis yang ni tak wajib. Tulis tu mana wajib sebenarnya, dan kita tafsir lagi pula. Jadi guna kata kenapa ada keindahan apa ni penggunaan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Bila ini kata kita jadi agak takut dalam modal tapi masuk sini banyak. Diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Ta'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bertakwa. Ini satu ayat ini. Bulan puasa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ayat tadi Al-Baqarah 183, ayat ini 185, ini satu ayat. Cerita semua pasal bulan puasa lah. Mana cerita bahawa dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Permulaan Al-Quran dia mula turun dia, lepas tu dia turun sikit ya. Dia bukan turun 10 ayat tak. Ini hadis Nabi berkaitan dengan kewajiban berpuasa, iaitu hadis mengenai rukun Islam. Kita tanya anak kita tahu rukun Islam ada berapa? Kita jawab 5. Boleh? Yang pertama berapa? Bila solat. Jadi dalam ni satu hadis riwayat Bukhari Muslim kita beritahu mengenai apa ni rukun Islam. Salah satunya ialah wa shaumi Ramadhan, berpuasa dan berpuasa Ramadan. Sami'tu Rasulullah ala tajamnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal dibina Islam di atas khamsin berapa? Wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsin, 5. Dibina Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Faktu nombor 1 ya. Satu ni dia sambung. Nampak uang ni macam perjalanan tapi dia satu ni. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa ni? Kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Syahadat maknanya mengucaplah syahadat. Dia kata Islam dibina atas 5 perkara syahadat, iaitu pertama syahadat, bersaksi Allah ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah Allah. Yang kedua wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Iqamis salat, mendirikan salat. Dia kata solat saja, mendirikan solat. Ada banyak hadis juga ayat ya. Dia cukup guna kata wa iqamiyah ataupun wa aqamus solat. Diri mendirikan solat. Semaya kita kena diri, kita kena bina. Susun comel apa bagi salat ya. Ini gitu. Kalau semaya saja, semaya ikut dalam apa. Tapi bila wa aqamus solat, bina ataupun bangun ke semaya,
kena kritik molek lah. Itu makna aqamis salat wa aqamus salat. Kalau ya tu. Wa ita zakat, menunaikan zakat. Nanti 1 2 wa ita zakat. Berapa dah? 3. Wa hajjil bait, menunaikan haji bait rumah Allah, kembali ke Allah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. 5 lah. Jadi salah satu daripada rukun Islam itu disebut berpuasa Ramadan. Menunjukkan kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini yang bidaya kita. Kita ambil asli bahasa Arab lah. Berapa kita tahu sebab kita guna ni? Okay. Puasa ni dalam bahasa Arab disebut som ni. Tulis umi mohon baca mana dah. Ya, dia baca eja dia sad waw mim. Sebab ayat wa mati ditanda, ingat amalan ditanda sebab sebelum dia bukan bagi bawah. Som ataupun bila dijamak jadi som ni satu puasa lah. Kalau dijamak perkataan jamak bagi puasa bagi som dia panggil Siyam. Okey. Nak dengar perkataan mufrad ataupun satu dia panggil som. Kalau jamak siyam. Dari segi bahasa, dalam kitab-kitab fiqh lagu ni lah. Kalau dia bab solat dan bab semaya, dia kata cerita dulu perkataan semaya tu solat sendiri tu dari segi bahasa mana berapa, dari segi syarak mana berapa. Dari segi bahasa tu maknanya perkataan itu sendiri diguna oleh orang Arab dalam persekitaran dia hari-hari. Perkataan itu diguna bila mana berapa. Lepas tu sekali lagi dari segi syarak barulah makna perkataan itu dari segi hak kita dengar. Itu dia kedua tu. Dari segi bahasa som ni ataupun siam ni, puasa ni bermakna insan. Kita dengar ada kata insan boleh puasa kan? Pernah dengar lagi lah. Kalau boleh mungkin puasa jauh-jauh dengar dah insan. Bila kita jumpa kata insan ni, masa mana? Masa sahur dah. Betul tak? Lepas sahur insan. Okay, boleh puasa ni kan mari banyak kan macam-macam kalender takwim boleh puasa. Nah, itu dia lah. Kalau boleh sebelum ni tak ada pagi seorang dia tu insan. Bila tiba boleh puasa kan ada so tu. Dah ada sahabat itu dia boleh insan, waktu insan. Buka kat TV pun sebelum buka puasa lah kita tanya setiap minggu dah. Waktu berbuka waktu insan. Mana sebenarnya berpuasa insan? Insan juga apa lah. Kita sebut tiap kali boleh puasa tak sebulan tu boleh kata tiap-tiap hari sebut kata insa. Waktu insa, waktu buka, waktu insa. Tapi insa juga apa? Meja dia insa kaf lah bukan hamzah. Jadi pasal lagi. Baca lagi. Cuma nak tahu apa dia? Insa. Betul lah. Betul kan tu. Sebab dia jadi Melayu lah. Dah jadi Melayu tu katanya dah. Waktu insak. Mana sebenarnya dia? Mana sebenarnya? Insak ni mana sebenarnya? Menahan diri kan? Kita kalau di sana dia cerita. Di sana. Dari segi perkataan som sendiri, som atau al-siyam sendiri makna dia insak. Insak maknanya menahan. Orang Arab kita guna kata saum ni pada hari-hari dia ni. Kalau dia sebut saum lah, maknanya menahan. Jangan tak berapa ikut lah ayat-ayat dia. Perkataan sendiri dari segi bahasa dia. Daripada segi lughah dia bagi. Lughatan wa syar'an. Lughatan dari segi bahasa, syar'an dari segi syar'an. Ini saling menahan kan? Menahan. Bahasa dari segi syar'an yang dikehendaki oleh agama kita. Kalau sebut saum atau puasa lah ni yang kita menahan diri, menahan untuk insan dia. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa waktu dia terbit fajar hingga terbenam matahari. Tak dia ingat insan je. Bahawa waktu insan
Sebab bila kita waktu imsak tu kan, kalau 10 minit sebelum subuh tu kan, kena tahan ke apa? Tahan lah buat benda yang batalkan subuh puasa. Kalau tu makan mana-mana kan, imsak, berhenti, tahan daripada makan, jangan makan. Sebab, nak puasa lah kan? Kalau imsak apa? Imsak tak makan puasa tak? Apa makan sudah tak? 10 minit lagi betul imsak tak? Cukup tidak? Masuk dia waktu imsak 10 minit sebelum subuh, tahan apa lah? Jangan duduk bangun lagi. Kena tak imsak tu kan? Sebab tu dia panggil waktu imsak. Waktu mula kena tahan dah. Benda yang kita buat tadi yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat masa tak puasa dah. Masa puasa tak boleh buat lah. Tahan. Kita lagi harap kalau kata puasa atau puasa, maknanya kita kena menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kalau lagi tadi tak kebanyakan ini tulis menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Lupa ya, makan minum pun membatalkan puasa juga. Jadi kita nak ini pun perikahan ni lah. Kita masuk kali perkara membatalkan puasa itu semua, termasuk makan, termasuk minum, termasuk semua benda yang membatalkan puasa. Kalau kita masuk waktu dia terbit fajar ni kita benar matahari. Waktu terbitnya fajar, fajar ni bukan matahari lagi. Tak, cahaya-cahaya dia balik. Terbit cahaya-cahaya dia dipanggil fajar. Kena puasa. Waktu imsak tu. Bila terbit fajar tu waktu imsak. Sebenarnya matahari tak ada waktu baru boleh buka. Barulah sampai dah ada. Tadi kita mula terbit fajar tu tak makan tak pula. Masuk bila terbit matahari bagi dia rasa makan tak orang makan apa. Tapi dah ada habis dah som tu. Nah. Syarat wajib puasa. Tak apa dah. Rasa macam itu sekolah tak lah. Begini kita tahu betul lah, kita tahu tak. Sambil kita benda ni kita tahu tak. Cuma sebagai peringatan kepada semua sekali termasuk dia. Okey. Syarat wajib ni apa ya? Jadi dua jenis, syarat wajib dengan syarat sah. Lain. Syarat wajib ni kalau kita ada semua keenam perkara ni, syarat ni, jadi wajib puasa. Dia syarat wajib dulu, baru syarat sah. Bila ada syarat wajib, apa nak buat? Wajib buat. Kita buat. Nak buat dia, aku nak sendiri. Sah, kena lepas syarat sah pula. Gitu dah. Syarat wajib puasa daripada Islam. Islam ke kita dah? Kita ada Islam ke? Tak Islam. Dia kena semua sekali cukup. Balik ke? Kalau ada tak ayat di sini? Itu tak ada ayat. Akil ke akil? Akil ni berakal. Berakal ni maknanya tidak gila. Kalau ada dan lihat gila, tak payah puasa lah. Itu maknanya. Bila cukup syarat nikah nenek ni, wajib puasa. Kalau tak cukup, kalau segi kelima akil ni tak cukup ya. Kalau bukit akil lah, tak puasa. Tapi kita semua berakal lah. Maknanya tidak gila lah berakal. Ya. Mampu pada puasa, mampu semua lah dari kesihatan. Tak, mampu lah, boleh puasa. Sihat. Mampu banyak-banyak benda. Sihat. Tidak musafir ni apa? Kita tak umur lah. Kalau kita jadi orang yang musafir, ada kelonggaran nak puasa. Kalau kita rasa kita buat puasa. Tapi kita dibolehkan berbuka, tapi kena ganti. Kalau kita musafir, jangan walaupun kita rasa aku kan boleh puasa lagi. Tapi nak berbuka rasa nak buka juga. Tak apa, dibolehkan sebab kita musafir walaupun kita rasa buka pada kita. Dibolehkan buka puasa, tak berdosa lah macam. Tapi kena ganti. Tapi bila kita tidak musafir, kita macam mana-mana. Hari ni rasa puasa ni, anak-anak puasa. Boleh? Dosa kita sebab kita bukan musafir. Gitu. Cukuplah ke kita. Jadi wajiblah puasa ni tu. Kalau tiga sendiri dah kalau rasa mana-mana tak cukup, tak balik lagi tak puasa. Gitu. Rukun puasa sikit lah. Tak serupa rukun semaya. 13 ada kata 20 dah. Dia sebenarnya sama. Semaya tu dia kecil. Rukun puasa ni mudah lah. Sebab kita kalau semaya ada ibadat lain, rukun tu kita kena buat. Tak, kita kena buat
Tapi puasa ni tinggal. Tinggal. Dia memang pelik di bawah. Tinggal. Tengok dulu dia. Pertama niat setiap malam terbenam matahari hingga terbit fajar. Niat. Kali itu sama kita ni lah. Kita tak secampur masalah satu penipuan lah. Kalau ikut masalah kita, setiap malam kita kena niat. Setiap hari lah sebenarnya. Nak puasa esok, niat malam ni. Nak puasa esok ni malam ni. Sepatutnya gitu. Tapi ada satu kaedah lagi dalam mazhab kita saat ini. Pada malam mula, kita kena ingat malam esok ni malam pertama, malam mula. Malam mula, satu Ramadan malam esok. Lepas jauh azan maghrib tu, kita niat tak? Kita sedia dulu untuk niat sebulan lalu. Ada satu kaedah dia. Kita niat sebulan, malam mula saja. Lepas tu malam lain tak niat tak? Kena juga kan. Kita ambil hari empat. Tak kita lah, mudah sekali. Kita niat pada malam mula untuk sebulan sekali puasa. Lepas tu untuk puasa esok hari pertama tu boleh pakai tak niat untuk sebulan kan? Boleh pakai tak? Faham tak? Lepas tu malam kedua kena niat untuk puasa esok. Malam ketiga niat untuk puasa esok. Malam keempat dan seterusnya kita belakang. Kalau tinggal mana-mana tak ingat niat, barulah kita boleh niat. Aku niat ke sebulan pada malam mula. Jadi ya Allah nak guna niat tu untuk malam tinggalan. Boleh gitu kaedah lagi. Tak boleh lah kata niat tu malam mula. Malam tak tinggal apa? Tinggal tak ingat malam. Baru je itulah. Kaedah itu niat mula-mula untuk puasa sebulan tu untuk takut tinggal kan. Ketika kita boleh guna niat. Setiap malam kita niat siap setiap malam. Tengok waktu dia bila terbenam matahari hingga terbit fajar. Maknanya waktu kita tak puasa tu, waktu kita buka puasa sampai kita puasa semula pagi esok, waktu tu lah kita boleh niat. Setengah orang kalau dulu dah niat ni kata masa sahur, bangun sahur pukul 5 kan. Sebelum sahur, sebelum makan sahur kita niat ataupun lepas sahur kita niat tak? Boleh tu, betul. Tapi kita memendekkan masa dia. Jadi kita sutuk. Kalau kata niat puasa ni kena lepas makan sahur. Berambat rumah kita. Bangun pukul 5, sahur. Lepas lepas makan tu baru boleh niat. Lepas makan sahur tu, seminit 2 minit tu nak masuk waktu nak masuk dah subuh. Tak niat-niat lagi. Jadi sepi masa dia. Sebenarnya masa dia buka puasa malam tadi. Kalau kita sini kita takut, maka kita kerja ujung kali lah. Ujung kali dekat kalau sepuluh kerja juga lepas sahur lah nak niat. Mudah sekali ambil. Tadi kita ambil apa dah. Atas. Lepas buka puasa niat dah. Selamat lah. Kita buatlah tadi pun sang-sang dia tulis reminder lah. Bila waktu puasa je masuk, kita memang dia tulis tadi tak? Reminder kita tu niat niat. Niat kena niat untuk esok puasa. Tulis tadi. Jadi kita buka puasa, mula-mula bila masa waktu kita baca doa buka puasa. Kita lelak sikit, niat lagi esok puasa. Baik lagi. Mana-mana masa dia mandi sebenarnya kita tu kecah ujung pula. Kalau nak lepas sahur lagi lah. Ya, kalau kata sebelum sahur tu kira lagi boleh orang tu niat dulu. Ya. Kalau kita pergi makan sahur, saya nak masuk. Kita makan sahur tu. Betul lah. Dia nak niat tu lalu. Betul lah tu. Betul ke tak ya? Maksudnya kata niat tu bukan kena susah niat ni. Aja aku berpuasa esok hari. Tinggal seorang lah. Sahaja aku. Itu niat. Itu nafas niat memang dia. Betul-betul ada niat. Cuma kita cari tadi, kalau tak sedar, itu bahaya. Nanti kita cari lagi niat, lepas berpuasa niat selalu. Mana tahu kalau kita sedar, dia sedar, tak sedar. Tahu lagi, kita tak ada yang ni lah, kita tak sedar. Kalau kita letak niat, sama kali. Dari dua orang, kita sedar tu, kita tak sedar. Saja kita. Esok kita boleh makan dosa sebab puasa. Tapi kita ganti. Gila. Jadi ni awal lah. Memang betul. Kalau kita bangun sahur tu, memang ni ada. Sahur tu. Kita tu makan dari 1.5 pagi dah. Wah, kita saja. Makan 2 minit sahur. Betul lah.
Cuma kita kena ambil masa panjang. Ikutlah mana-mana boleh pakai awet berapa tu tahu. Ambil mana-mana masa kita lihat dia. Oh, aku nak puasa, sorry. Niat ni kan gitu ya. Tapi susu-susu ayat gitu aku. Waktu membantu hari itu aja. Jadi kita lihat yang okey tu. Sorry kali. Kita lihat tak boleh kita malah kali boleh. Kalau tinggal tak ada agak. Okey, yang kedua rukun dia. Kata dua rukun dia. Yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Itu dari tadi. Kalau kata lain, rukun dia kita kena buat. Semayang kena ikhtiar, kena sujud, kena apa. Ibu puasa ni rukun dia kena tinggal. Jadi mudah. Kalau dalam puasa dia kena makan, kena suruh ambil bagian yang duduk ambil satu hijau makan. Tapi puasa ni tinggal makan. Daripada kita hijau makan, kalau buat ni tak boleh. Puasa lah tu. Kalau lain dia buat apa saya puasa. Kenapa pernah puasa? Puasa ni kita cakap. Maksudnya kita tinggal perkara-perkara puasa. Puasa itu boleh. Nah, meninggalkan perkara-perkara puasa ialah puasa. Tinggal. Niat ada. Puasa kita tinggal perkara-perkara puasa. Baik-baik. Tinggal yang saya buat. Kalau tak nampak, orang yang buat kan betul. Cegah ni aku lah. Nampak tidak ni nampak. Contoh, yang mau apa puasa. Sampai puasa ni. Contoh lah. Ini dia. Syarat sah pula. Okey, bila kita cukup ni tadi, syarat wajib. Jadi wajib atas kita untuk kita puasa. Bila kita nak buat ibadah puasa ni, kena syarat sah ni, kena atur ni, baru sah. Lepas tu Islam. Bapa ada sebut tadi Islam tu. Tadi syarat wajib. Kalau kita Islam dan ada 5 lagi tadi ada cukup langkah termasuk Islam tadi, kita pun wajib puasa. Namun sebelum puasa tadi kita cek. Bila kita puasa, kita kena sentiasa daripada Islam. Kalau tiba satu masa kita naudzubillah tadi, katalah keluar Islam. Dan itu tadi kita Islam, jadi kita wajib puasa. Puasa tengah hari itu, naudzubillah, lindung daripada Allah. Kita keluar Islam. Tak. Jadi waktu itu, asallah puasa kita ni. Sebab keluar Islam, tak Islam dah. Itu makna dia. Ataupun dia juga berakal. Masa kita nak cek puasa tadi, ini cukup langkah syarat wajib puasa. Kita pun wajib puasa. Kalau yang wajib puasa ni cukup syarat langkah. Puasa. Sampai tengah hari, ini akal. Ataupun, itulah gaya lah alih. Gila. Tiba-tiba, kita nak suka kan? Tiba-tiba, kita nak puasa ni. Jadi, tak salah puasa dia. Sebab mari tidak berakal dia. Jadi dia kena sentiasa Islam, sentiasa berakal sama sepanjang puasa, baru puasa. Tidak haid, nifas atau wilayah. Tengok puasa. Masa puasa kalau kuat, dia tak ada mari haid, tak ada nifas atau wilayah. Masa puasa, tiba-tiba kata dia puasa malam dia. Sampai satu masa sebelum buka puasa pun, dia pun ada lah. Jadi tak sah lah puasa dia ni. Kita cukup syarat sah ni baru lah sah. Ini nak masa dia buat event ni, ada agak-agak kata mungkin habis modal dulu. Boleh buat ni. Boleh, dia lah. Okey, sunat puasa. Kalau ibadah puasa ni, apa benda yang kita disunatkan buat sepanjang kita berpuasa, ibadah puasa itu? Yang pertama, kita sahur walaupun sedikit. Sunat. Tak sahur tu tak apa. Tak wajib kan? Bukan hukum sahur ni. Kalau hukum sahur ni tak sedar, tak puasa mana kita. Kalau sahur ni hukum puasa juga. Kena sedar pun lah. Tak tidur juga, kita jadi yang sedar. Kalau tidur ni, itu kan masalah. Sebab aku tak sedar kalau tak sahur, tak puasa orang. Jadi dia, buat sahur ni sunat. Tapi walaupun sunat, pahala dia sangat besar. Kita disunatkan bersahur, walaupun sedikit. Bangun pulang pagi, Allah, tak tahu nak makan. Tak biasa makan masa ni, bila puasa yang makan masa ni. Kalau doa lah. Tak apalah makan, mana-mana lalu. Kita sudah berjalan lalu lah.
Ambil lah kapal dia. Kami pun aku minum air. Tak. Minum air kosong lah. Pada itu walau sedikit lah pada sahur. Yang kedua, melambatkan sahur. Ni orang kata ni kalau kami ngaji dulu kan. Kalau anak-anak kita ni tahu lah. Dah ngaji jiwa ke, sekolah asrama ke. Biasa kan sahur. Tak, apa sahur? Pokoknya ni Malay dia belajar. Malay dia panggil apa ni? Ada kelas oleh kaji Malay tu panggil prep tu. Malay tu dah. Belajar jadi berapa pukul 12 tu tak diri lagi dia. Jadi dia makin dia sedih makin ni pula. Ada katanya makan sahur ni makcik kata makcik sedia pukul 12 malam makcik sedia makan sahur. Dia sebut sahur. Jadi budak-budak orang tadi ni ambil kalau dah tu makan selalu. Ada orang lepas tidur kan tak bangun lah. Sebab dia kata kalau sahur dah ada. Itu awal benar tu. Patutnya yang disunatkan yang lebih utamanya melambatkan sahur. Maksudnya dekat-dekat ni. Dekat-dekat nak habis tak. Dekat-dekat masuk waktu imsak tu. Kalau kita sahur lewat tu melambatkan sahur lebih banyak pahala lah. Lebih sunat dia lebih banyak pahala. Ketiga, meninggalkan perkara kecil. Biasa sebelum ni juga banyak benda kita buat di masa sebelum bulan puasa kita tinggal masa bulan puasa ni. Bulan takbir, bulan nanti jiwa kita latih jiwa kita supaya tinggal dalam kita. Jadi lepas puasa tu boleh buat. Nah, kalau kita tinggal puasa lepas puasa raya tu, mari pula. Kalau kita pula tinggal bulan puasa jadi tak habis. Sebab tu kalau kita menghayati betul-betul puasa ni, dia menambah dia kita, upgrade dia kita. Kita puasa, kita tinggal belum sama saja. Lepas cukup lah tu. Ini kena pakai apa tu pakai? Naik pakai. Ya. Maksudnya kalau kita tak boleh naik, boleh naik. Maintain je. Kalau kita rasa boleh lalu semua, pada boleh puasa, tak boleh naik. Jangan turun. Maintain itu lah. Puasa kali pula naik pula. Naik. Ya. Maintain itu pula naik pula. Gitu baru itu. Kalau naik, boleh lalu pula. Kita pasal naik pula dari support. Tak. Lepas tu segera berbuka. Bila masuk waktu berbuka, kena segera berbuka sunat tu. Walaupun kita mampu lagi, kita lembut lagi, orang kuih, kita tak mati lagi. Tak apa kalau dalam lagi, kita berbuka lagi. Kalau nak kisah lagi, kan ada boleh tak? Tak boleh lah, kita sunat kesedua. Tak. Menjadikan kita ni mengharapkan sungguh-sungguh pada sehari tak ada makan, nak makan lah Allah. Kenapa kita ni lupa dengan Allah? Kenapa kita ni agak waktu buka Allah bagi tu malam. Tak apa, kalau bebas lagi. Nampak tak? Yang keenam, seterusnya kamar. Sunat kita buka puasa dengan kamar. Lepas tu sunat kita berdoa masa kita berbuka puasa. Jadi tak, biasa kita tarawih dah macam ni. Okey, perkara macam puasa tadi, yang kita tinggal tadi, kalau kita nak puasa kita tinggal ni tadi, antara ni lah. Memasuk rasa dalam rongga. Pada kita ni ada rongga. Apa rongga? Tak jadi ada rongga, tapi ada rongga. Rongga ni maknanya anggota kita ada juga rongga. Masuk ke hidung tu, mulut kita bercakap, telinga. Dan ada rongga lagi. Kalau memasukkan sesuatu dari rongga tu baru batas. Ada isu dia kata kalau kita masuk hospital masuk air lah ataupun terubah sebagainya batal kita puasa. Itu dalam kata kita tu kena dia baca ni kan capu lah kaji doktor pada juga. Kata waktu tu suntik aku masuk air tu kan bukan rongga tapi kita satu tu. Ya. Dia lain lah. Rongga ni maksudnya ada juga. Masuk ke mulut, masuk ke telinga sebenarnya. Rongga tu ada juga. Mungkin kita masuk je. Batal. Bila kita bangun kuat juga, itu kita tepuk dalam masuk air. Itu dari segi agama dan juga perubatan itu kata itu bukan rongga tidak membatalkan puasa. Kalau tidak boleh betul lah. Muntah disebut apa kelemahan dengan sengaja. Sengaja muntah kisah saudara. Muntah tak sengaja tak apa. Sengaja ni kita rasa apa pula. Kisah kita nak lebih.
Jadi nuntutlah kita sebab kita sengaja dulu hari itu. Itu atau belum mandi nggak sengaja. Batal waktu itu. Mengganti. Atau nifas sama juga. Melahirkan atau buku. Bila puasa-puasa, bila puasa tu berana dah. Jadi batal waktu kita. Melahirkan atau buku. Gila macam tadi. Mula-mula ada dah. Tiba-tiba ini gila tengah hari gila mereka. Gila. Batal puasa. Mutak keluar agama. Jadi ni ya. Kita baca kita lalu. Ini antara perkara yang dibolehkan kita yang mana tidak batal puasa lah. Kadang-kadang berlaku kekeliru lah. Orang batal betul, orang batal puasa. Menjelaskan air dan memasakkan kepala. Asalkan tidak air tidak masuk dalam tubuh. Betul lah kita nilai. Ini adalah air yang masuk kepala. Masuk habis kepala. Masuk habis. Tak batal sebab selagi kita masuk kan tadi masuk dalam tubuh. Batal tak? Semua makhluk di bimbang ni tak masuk. Tak boleh yang buat. Bercelak dan menunjukkan ubat ke mata. Ini pun berbahasa juga ni. Mata. Masuk dalam air lemak tempat dalam mata. Tak batal kan? Pada mata ni bukan orang juga. Itu mungkin tak ada lagi berbahasa dia. Nombor 3. Sila baca. Sila baca nombor 3. Dia kata kalau ni mencuri sebagai yang kuasa menahan sudah boleh. Selagi boleh dah lah maksudnya gitu. Mungkin kata kuasa jangan dekat. Okey. Jadi kita rasa boleh kata tak okey dah. Masa-masa sekali dapur kan kita masuk okey. Satu bola dia tak ada. Kata saya ni betul. Tak gitu. Boleh maknanya tanpa syarat boleh. Bila mari syarat tu, bolehlah kita jam lah dulu. Syarat kaedah dia. Selagi kita boleh kawal, boleh kawal. Suntikan dibolehkan dalam bulan puasa, tak ada. Tetapi boleh juga orang yang suntik itu tidak puasa, sebenarnya dia sakit dan wajib qada puasanya. Jadi bila kita cocok, jadi masuk ubat ke masuk air kan, jadi boleh tak patah puasa dia. Tapi disebabkan dia tu termasuk dalam golongan orang yang sudah sakit dah, hospital kan. Jadi dibolehkan juga kalau dia rasa kalau ni sakit ni. Kalau dia cocok tu tak rasa. Tapi dia rasa tu kalau ni rasa secara ada hospital kan. Rasa kalau sihat pun hospital main orang tak sihat kan. Mari rasa sihat juga. Dia rasa tinggi lah. Tak puasa tak apa. Dibolehkan juga. Tinggal puasa bukan pada tadi. Sebab tak sihat tu. Jadi boleh tinggal sebab dia sakit. Bila dia sakit dan wajib qada. Kenapa puasa tu? Cuma bila tinggal sebab sakit tadi tak puasa lah dia. Puasanya tinggal saja. Cuma nombor 5, memasuki subuh dalam keadaan berjunub. Saya berani tak? Dia berlaku tu. Dia berlaku tu malam tadi. Maksudnya waktu malam tadi tu bukan waktu puasa. Jadi boleh tak? Tiba-tiba kita ni rasa sejuk pula pagi ni. Sejuk pula hujan. Malam tadi jadi malam tadi hujan pula. Nak mandi lagi sejuk ketar pula dah. Kok dulu lah. Tak mandi lagi. Lepas tu tidur-tidur. Katalah terlepas sahur lagi kata. Bangun-bangun tu subuh dah. Tak ada sahur dah. Apa tak sahur sebab tunang kan? Sedang-sedang sahur sebab tutup. Bukan sudah sebab tak ada sahur tak tunang. Tutup. Tak mandi lagi. Tak apa lah. Dia kata tak apa. Asalkan hak berlaku tu sebelum dulu lah. Hak berlaku tu mandi. Tak apa lah. Nak tangguh sampai lepas subuh. Gitu lah. Kaedah dia. Perempuan yang sudah berhenti dan nifas pada malam hari pada bulan puasa boleh melambatkan mandi supaya juga macam tadi lah. Macam berjunub tadi, berjunub tu macam-macam sebab pada subuh tadi. Ataupun berjunub juga sebab bila lupa mandi dia berjunub tak mandi. Malam tadi dia berjunub, dia rasa mandi lagi. Dia melambatkan sehingga subuh. Subuh baru dia mandi. Yang dibolehkan ketika puasa. Maknanya bukan kata lepas subuh bila mandi malam subuh tak mandi lagi maka rupa itu dosa. Tak lah. Jangan tak puasa kan.
masih tadi bila berjumpa dengan subuh tadi, jadi malah tu lah. Bila subuh tak ada lagi, tak ada lagi subuh, puasa boleh. Puasa tu macam biasa lah, cuma mandi tu sebelum tu orang boleh. Contohnya, kau tak ada semayang kan? Sebelum tu tak ada semayang kan? Lepas subuh tu tak ada semayang. Jadi kalau malam-malam mana lah, dekat-dekat 8 tu baru mandi tak apa juga. Tapi sebelum tu, lepas subuh sampai subuh tu, puasa jaga biasa. Ni kata kawan, tapi tak ada kawan lah. Tak kaya kawan, kawan tak ada puasa ni. Kawan tu.